jauh. Jadi kita kalau boleh kita tak nak jauh macam tu, kita nak rapatkan gap. Jadi di sini pihak Siti Mustaqim telah mengambil keputusan untuk menggunakan sepanjang tempoh 7 bulan. Jadi ibu bapa yang tahun satu jangan terkejut. Kenapa tak kena hafal? Kenapa tak ada hafazan surah? Kenapa tak kena ustazah tak surah hafal? Jadi ini saya terangkan. Di mana kita nak memantapkan bacaan dahulu. Asas yang paling penting dalam hafazan adalah bacaan yang betul. Kalau kita boleh hafal tapi hanya dengan dengar suara seperti saya tak nafikan dipasti alhamdulillah mereka murid mudah hafal dengan mendengar guru baca, dengan mendengar bacaan Al-Quran di YouTube. Tetapi bila kita masuk di peringkat Siti, kita jalankan ujian-ujian penapisan. Jadi kita nampak ada satu macam ketidaktepatan tajwid, kesalahan makhraj dan sebagainya. Jadi kita ambil balik langkah yang pertama ni, kita ulang balik Nurul Quran daripada Nurul Quran buku 1. Dan Nurul Quran buku 1 ni sama ada kamu dah Nurul Quran buku 4 ke, Nurul Quran buku 3 ke, semua kena ulang daripada 1 balik. Dan insya-Allah kenapa Nurul Quran? Okey, ada persoalan. Kenapa Nurul Quran? Kenapa tak guna Iqra? Kerana Nurul Quran adalah silibus bacaan pra-Quran yang paling cepat untuk dihabiskan, iaitu selama tempoh 7 bulan. Jika kita menggunakan Iqra biasa, ia mengambil masa lebih kurang setahun lebih. Itu kalau kita setiap hari baca. Jika kita menggunakan Nurul Quran secara konsisten, insya-Allah dalam tempoh 7 bulan, iaitu lebih kurang bulan 7, iaitu bulan Julai, kita akan habiskan Nurul Quran dan mereka boleh terus masuk kepada bacaan Al-Quran. Dan bermula daripada bulan 8 itulah barulah bermulanya hafazan mereka. Okey, nanti saya akan terangkan kaedah-kaedah hafazan yang Siti amalkan. Okey, untuk bacaan Al-Quran pula, okey, saya tak menidakkan semua bacaan mereka dalam satu ni tak ada hafal langsung. Kita hafal secara tidak langsung, iaitu melalui tahsin qiraah An-Nas hingga Ad-Duha, iaitu membetulkan bacaan ikut guru, sambil-sambil tu mereka akan hafal secara tidak langsung. Tapi suka untuk saya ingatkan di sini, itu bukannya hafazan yang diterapkan, itu cuma betulkan bacaan Al-Quran harian daripada surah An-Nas hingga Ad-Duha. Maksudnya surah yang sama ni akan diulang sehinggalah mereka lancar bacaannya. Itulah kaedah-kaedah untuk tahun 1. Jadi semua jelas Diharapkan semua jelas. Untuk tahun 1 kita akan mula hafal Quran berbulan 8 ataupun bulan 7. 7 lebih tu bila semua dah habis Quran. Dah habis Nurul Quran. Dan kita akan masuk ke hafazan pada bulan 8 tu. Okey, saya harap tidak ada yang ada yang tak faham lagi, ada yang tak faham atau tak jelas, boleh buka soalan jap. Okey, kalau tak ada saya teruskan lah. Ini untuk darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 Boleh dan tak boleh buka soalan teruskan? Macam mana? Saya tak dengar. Maksudnya boleh soal terus atau penghujung dah habis? Okey, yang ni saya buka sekejap. Sekejap. Okey, saya tanya, maksudnya program yang Pratafis ni dia buat waktu sekolah ke ataupun ada tambahan waktu? Dia buat waktu sekolah sahaja. Waktu sekolah sahaja. Waktu sekolah sahaja. Okey. Okey. Okey, terima kasih atas soalan yang dilontarkan. Okey, kita tengok silibus. Ustaz, okey. Saya ni Ayah Luman. Saya cadang lah Ustaz kalau ada parent nak tanya soalan, dia tekan dekat e-message tu, jadi sambil Ustaz cakap tu, Ustaz boleh keynote soalan tu sambil Ustaz jawab sekali. Pandangan saya lah. Oh, maksudnya di ruangan chat ke? Ya saya. Okey. Maksudnya daripada Encik Abdul Rahman tadi, siapa yang ada soalan boleh lontarkan di ruangan chat dulu. InsyaAllah di habis program nanti saya terus baca je. Okey.
Okey. Terima kasih ya. Okey, untuk darjah 2 ni kita dah start hafazan macam biasa. Anas hingga Abasa dulu, 4 baris sehari bacaan Quran. Darjah 3 Anas hingga Nabak 6 baris sehari. Dan masuk darjah 4 barulah kita ada juzuk 29 15 baris sehari, darjah 5 juzuk 28 15 baris sehari, dan darjah 6 27 sehari. Okey, kenapa 1 tahun 1 juzuk? Kenapa 1 tahun 1 juzuk? Kalau di sekolah-sekolah tahfiz kebiasaannya 1 tahun tu boleh hafal berjuzuk-juzuk. Ada yang boleh hafal satu Quran terus. Suka saya ingatkan di Sri Al-Mustaqim adalah pra tahfiz. Dia bukannya fully tahfiz macam sekolah seperti di Akmal. Maksudnya setiap jam pegang Quran. Jadi mereka tu boleh menghafal Al-Quran dalam tempoh 8 bulan, 6 bulan pun boleh. Jadi kita di Sri Al-Mustaqim ni kita pra tahfiz. Kita cuma menyediakan tapak. Dan diharapkan dah habis daripada Sri Al-Mustaqim ni menjadi satu batu loncatan lah untuk mereka mengejar cita-cita menjadi hafiz. Itu besar harapan kami lah. Besar harapan kami untuk benda tu berlaku. Okey, satunya antaranya kesuntukan masa yang paling lama sebab kita nak fokus pada kurikulum, KSSR dan Diniah, dan kita juga ada core kurikulum iaitu yang hari Rabu tu. Jadi banyak masa banyak yang kita nak seimbangkan. Jadi dalam masa yang sama tak dapat nak fokus kepada hafazan yang lebih. Okey. Baik, insya-Allah seterusnya pada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah rutin kami di Seriti, di Siti Al-Mustaqim. Ni saya sebelum PKP. Di mana kita buat benda ni daripada tahun lepas, bulan 1 tahun lepas. Dan bulan 3 tu terus pandemik. Jadi kita sempat buat 2 bulan je. Dia tak capai objektif. Saya meletakkan rutin ni supaya dijalankan selama 3 bulan untuk tengok keberhasilannya. Tapi masuk-masuk bulan ketiga dah kena work from home. Jadi tak sempat nak tengok perkembangan apa yang terjadi. Jadi apa saya ceritakan yang rutin ni adalah satu perkara yang dilakukan secara konsisten ataupun istiqamah. Di sesi pagi kita ada kawat. Ini satu penambahan baru. Sebelum kita menghafal tu kita ada berkawat dulu. Tapi musim pandemik ni mungkin kita akan ubahlah kaedah kawat tu. Memandangkan murid-murid pun dah boleh nak masuk sekolah, mungkin ada penjarakan. Memang ada penjarakan lah. Ada penjarakan, mungkin kawat di tempat masing-masing. Dan kenapakah kita memilih kawat ni? Kawat ni bukanlah kita je yang buat. Sebenarnya kita ambil daripada kaedah hafazan di Indonesia. Di madrasah-madrasah sana mereka amat menitikkan disiplin. Jadi salah satu cara untuk membentuk disiplin murid ni adalah dengan berkawat. Maksudnya jika sesuatu perkara, menurut kajian, jika sesuatu perkara tu dilakukan secara berturutan selama tempoh 90 hari, benda tu akan menjadi satu habit. Dia akan menjadi satu lifestyle. Jadi itu yang kita mahu. Jadi penghafaz Al-Quran ni tak boleh lari daripada disiplin yang sangat-sangat ketat. Itu yang kita nak terapkan diterapkan kepada murid-murid Seriti, supaya mereka ni bukan saja menjadi penghafaz Al-Quran, tapi mereka juga menjadi seorang yang berdisiplin, menepati waktu. Kita menerapkan waktu juga. Lepas habis makan contohnya, terus bergegas masuk dalam kelas hafazan, terus berbaris. Dan dalam kawat ni juga ada ketua yang memberi arahan kepada murid-murid lain. Dan dalam tempoh berkawat tu juga ada bacaan doa, ada bacaan 7. Bacaan 7 ni seperti surah Al-Kahfi, surah Al-Fat, dan surah At-Toha dan sebagainya. Dan ada bacaan adab sebelum bermulanya kelas hafazan. Adab yang bulan itu, adab bulan itu, dan disertakan hadis pada bulan tersebut, diulang-ulang sepanjang bulan. Dan kita juga ada mutaba'ah amal, iaitu yang kita dah lakukan lah. Kita daripada ke-6 ni, yang relevan dilakukan cumlah yang ke-6, iaitu mutaba'ah amal. Kerana kita kesuntukan masa. Dia berbeza face to face dan
secara tak atas talian, mengalami kesukaran nak suruh berkawat, takut nanti berkawat jadi perkara lain pula, kita habis masa kat situ. Jadi kita nak short and precise, kita cuba ringkaskan, buat mutaba'ah amal dan sebagainya. Okey, nanti saya buka soalan. Okey, kita tengok kepada rutin hafazan setiap pagi di Seriti, yang dimulakan dengan kawat dan doa dan bacaan 7 hadis adab mutaba'ah amal. Kemudian murid akan memanaskan otak, iaitu kalau jika kita nak bersenam, kita nak buat aktiviti-aktiviti larian sebagainya, kita perlu ada satu pemanasan badan. Sama juga seperti hafazan. Hafazan kita juga perlu memanaskan memori kita, memanaskan otak kita. Antara caranya adalah murid mengulang ayat semalam 2 hingga 3 hari sebelum. Misal kata hari Rabu. Jadi mereka kena ulang balik bacaan di depan guru daripada hari Isnin punya hingga hari Selasa punya. Itu sebagai satu pemanasan otak lah sebelum kita mulakan sesi hifzi ataupun hafazan. Okey, yang ni untuk panduan guru, untuk murid-murid daripada tahap 1, iaitu berpandu ataupun dibantu. Guru baca 3 kali, murid baca bersama guru 3 kali, murid baca 9 kali, tutup Quran, tasmid. Ini adalah kaedah-kaedah yang kita amalkan, terapkan di Seriti. Cumanya saya akan terangkan ada satu elemen yang sangat-sangat penting, mungkin tak terlaksana lagi lah di Seriti. Cuma kalau dapat dilaksanakan, alhamdulillah. Okey, yang ni seterusnya tikrar. Tikrar ni pengulangan secara berkali-kali lah, dan minimum 20 kali. Itu yang sangat penting. Tikrar ni dia satu proses selepas daripada hafazan. Dia bukannya proses hafazan, dia proses selepas daripada menghafal, dan diulang sebanyak 20 kali minimum untuk mengekalkan short term memory tu transfer kepada long term memory. Daripada ingatan separa ingat tu kepada ingatan kekal ingat. Itu yang kita melakukan proses-proses ni lah. Baik, slide seterusnya. Okey, ini adalah beberapa syarat lah sebelum hafal, boleh saya kongsikan kepada ibu bapa sekalian. InsyaAllah antara syarat sebelum hafal ni, yang pertama memang kalau dalam hafazan saya, memang saya suruh senyum lah. Kita kalau nak hafal tu, murid tak senyum, kita jangan mula senyum. Ini yang syarat-syarat sebelum hafal ni bukan saja diamalkan oleh guru saja. Maksudnya ibu bapa boleh amalkan di rumah, boleh amalkan untuk mengajar anak-anak, atau juga mengamalkan untuk diri sendiri, untuk menghafal untuk diri sendiri. Ini antara elemen yang penting yang kita praktikkan. Yang pertama adalah senyum. Jadi bersenyum ni satu orang kata macam nak melahirkan cas-cas positif dulu. Nak melahirkan cas-cas positif, dan baru kita suka dengan apa yang kita buat. Itu senyum. Dan yang seterusnya, kena banyakkan minum air. Minum air ni paling tidak murid-murid kena minum 2 liter sehari. Itu kalau budak. Kalau orang dewasa ni lebih daripada 2 liter setiap hari. Orang penghafal Quran ni kena penuh air dalam badan. Dan seterusnya adalah pemilihan waktu. Ini semua umum tahulah bagaimana nak pilih waktu. Ada orang tu dia boleh hafal waktu petang, ada orang tu dia boleh hafal waktu malam. Itu pemilihan waktu yang sesuai lah. Dan di Seriti pula memang kita tak ada pilihan lain. Kita memang akan pilih pada waktu pagi sahaja. Waktu petang kita tak campur. Kita tak ada masukkan waktu petang, melainkan kelas Quran. Itu pemilihan waktu yang kita buat. Kita pilih waktu pagi. Jika sebelum ni kita ada buat 2 waktu. Waktu pagi ada, waktu petang ada. Jadi dia tak menepatilah apa yang kita harapkan. Pagi semangat, bila petang dah lesu. Itu yang tak capailah. Okey, yang keempat adalah pemilihan tempat. Yang setiap orang ada tempat masing-masing yang bagaimana yang sesuai untuk dia hafal. Ada orang tu suka pilih tempat yang sunyi. Ada orang suka pilih tempat yang bising. Maksudnya adalah pilih mushaf.
pemilihan mushaf. Okey, mushaf yang digunakan pakai oleh kebanyakan madrasah-madrasah di Indonesia kebanyakannya bersaiz A5. Dan juga di pelajar-pelajar universiti juga banyak menggunakan uh, Al-Quran saiz A5. Saiz A5 ni kecil je. Dia tak besar macam Al-Quran yang sekarang yang besar-besar tu. Dia paling kurang yang saiz buku tulis. Kalau boleh minta tolonglah untuk mencari satu mushaf yang saiz A5 untuk memudahkan murid-murid baca sambil pegang, sambil pegang. Itu antara memainkan faktor lah. Tapi tak jadi masalah nak pakai yang besar, nak tengok macam biasa. Cuma dia akan lari fokus. Baik, yang seterusnya pemilihan guru. Guru ni seperti yang kita tahulah, guru di Seriti ni alhamdulillah semuanya mempunyai kemahiran dalam membentuk anak-anak murid ni menghafal hafazan kerana dah lebih kurang 5 tahun mengendalikan kelas hafazan masing-masing. Jadi dah kenal lah perangai murid-murid macam mana. Jadi alhamdulillah kita tak ada masalah dengan yang ni. Baik, seterusnya ini syarat sebelum menghafal. Dan inilah elemen yang paling penting dalam rahsia hafazan. Elemen inilah yang saya sebut tadi, beberapa mungkin tak sesuai dijalankan di peringkat peringkat Seriti, di peringkat budak-budak. Tapi kita seperti yang saya sebut di awal slide tadi, kita nak jadikan ia satu batu loncatan. Maksudnya murid dan dia akan amalkan di masa-masa yang akan datang. Ada beberapa yang saya dah cuba. Dan alhamdulillah terbukti dapat mengekalkan ingatan mereka. Yang pertama adalah psikologi. Okey, ini memang penting. Psikologi ni adalah gaya berfikir. Kita kena melahirkan satu perasaan minat terhadap Al-Quran, kecintaan terhadap Al-Quran. Tukarkan pandangan, persepsi mereka terhadap Al-Quran. Tak kisahlah bermula daripada rumah ataupun bermula daripada peringkat sekolah, sama-samalah kita melahirkan rasa minat di terhadap murid-murid. Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Mereka yang terbaik di kalangan kita ni adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kita semua ni, kita berperanan juga untuk melahirkan psikologi cintakan Al-Quran. Itu persepsi utama terhadap murid-murid. Kita nak ubah kepada murid-murid. Kita nak jadikan murid-murid ni sangat cinta pada Al-Quran. Ini yang kita dapat lihat di pelajar tahfiz di serata Indonesia, di serata Malaysia. Mereka ada persepsi terhadap Al-Quran itu sendiri. Mereka anggap Al-Quran ni sebagai sahabat, bukan hanya bahan bacaan. Itu bermulanya daripada bukan darjah 2, bukannya bermula daripada darjah 3, tapi bermulalah daripada akad umbi, bermula daripada sekolah tadika ke, dan yang paling bagus ni bermula daripada darjah 1 ni lah. Bermula dari 1 ni mereka dah banyak bertanya. Saya pernah mengendalikan kelas darjah 1. Memang kebanyakan mereka ni suka bertanya. Jadi ibu bapa kena kongsikan, dan cikgu-cikgu pun boleh kongsikan kenapa kita kena mencintai Al-Quran. Pertama bermula dengan psikologi sendiri. Yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi ni itu yang saya sebut tadi agak mustahil untuk dilaksanakan sebab murid-murid berbeza kaedah. Ada murid-murid dia boleh hafal dengan mendengar. Ada murid-murid dia boleh menghafal dengan melihat saja. Ada murid-murid dia boleh menghafal bila dia buat aktiviti-aktiviti. Maksudnya berbeza cara masuk. Ini khususnya kepada mereka yang saya kata boleh membayangkan Al-Quran tu. Saya nak terang pun susah juga ini. Maksudnya di dalam dunia ni dia ada satu kaedah dia Stephen. Stephen ni dia macam mengambil darah seseorang, lepas tu kita check personality kita. Personality kita ni macam mana kaedah dia. Kalau kemudian yang mudah lupa pangkal, lupa hujung, kita ada kaedah-kaedah dia. Tapi di Seriti kita tak amalkan kaedah tu. Kita cuma mengamalkan kaedah-kaedah yang seperti biasalah. Cuma inilah yang saya boleh kongsikan.
inilah saya boleh kongsikan imajinasi membayangkan Al-Quran dalam minda. Ini yang mungkin tak sesuai dia amalkan di peringkat seliti, tapi mengikut rahsia hafalan yang saya belajar, inilah salah satu faktor terpenting dalam menjadi penghafaz Al-Quran, membayangkan ayat Al-Quran tersebut. InsyaAllah boleh develop daripada kecil. Sebab budak-budak ni kalau kita tak develop daripada kecil, takut dah besar nanti dia berkarat. Baik daripada kecil lah kita nak develop imajinasi mereka. Sebab darjah satu, pasal darjah satu ni lah imajinasi yang paling paling hebat lah. Kita kena kembangkan imajinasi mereka. Baik, yang seterusnya pemanasan otak yang saya sebut tadi, ROP2, iaitu pengulangan, iaitu senaman otak. Ada bermacam-macam senaman yang kita boleh guna pakai senaman otak kanan, otak kiri dan sebagainya. Senaman mengulang, merajaah balik surah-surah terdahulu, itu pun dikira sebagai pemanasan otak. Dan seterusnya adalah fokus. Okey, puan-puan boleh catat dulu kalau puan-puan nak, boleh catat dulu ataupun snap gambar kat sini, boleh try di rumah. Okey, yang keempat adalah fokus. Fokus yang saya sebut tadi, menggunakan mushaf bersaiz A5, sebab ini menurut guru saya, dia lebih mudah fokus jika kita menghafal dalam keadaan memegang Quran, dan kita tak boleh statik. Bila menghafal Al-Quran tak boleh statik, tak boleh dalam keadaan duduk tegak, pandang ke bawah. Jadi benda tu yang akan mengganggu fokus. Kalau kita letak rehal di bawah, kita pandang bawah, tak statik, itu akan mengganggu fokus kita. Jadi sebab itulah kita perlu menggunakan Quran saiz A5, kerana bila dipegang, kita boleh goyangkan badan sambil-sambil menghafal, itu boleh meningkatkan fokus terhadap hafazan. Baik, yang kelima saya sentuh sikit adalah mengenai nafas. Nafas adalah elemen yang penting dalam menghilangkan rasa mengantuk. Saya tak nafikan, sepanjang saya mengendalikan kelas hafazan, memang akan ada murid-murid yang mengantuk, terutamanya pada waktu pagi. Mereka bila saya amalkan teknik pernafasan yang betul, alhamdulillah mereka boleh hilangkan rasa ngantuk tersebut. Macam manakah kaedahnya? Kaedah pernafasan yang betul adalah bernafas sambil perut tu kembung ke depan. Kalau kita perasan, kita bernafas cara bayi yang baru lahir, lah. Itulah cara pernafasan fitrah yang sebenarnya. Pernafasan yang sebenar-benarnya adalah bernafas, perut tu kembung ke hadapan. Itulah kaedah pernafasannya sebaik, sebab dia boleh meningkatkan oksigen tu naik ke otak. Dan bila oksigen tu naik ke otak, insya-Allah dia meningkatkan kefokusan, meningkatkan macam tu lah, macam meningkatkan tahap kesedaran minda budak-budak. Okey, yang seterusnya, rahsia hafalan yang seterusnya adalah irama. Ya, ini saya tak nafikan, begitu ramai murid-murid yang suka sangat mendengar lagu. Murid-murid sangat asyik dengan lagu-lagu yang sekarang ni. Jadi apa salahnya kita melagukan juga Al-Quran. Carilah contoh-contoh pilihan Al-Quran seperti Misyari ke dan sebagainya di YouTube, ataupun ibu bapa sendiri juga boleh melantunkan bacaan Al-Quran untuk diikuti oleh murid-murid. Kerana memang memainkan faktor yang sangat penting, irama dalam Al-Quran. Kalau kita daripada kecil dulu kita biasa dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu irama bayati kan. Jadi daripada kecil lagi kita dah diasuh dengan Assalamualaikum macam tu. Sampailah ke dewasa ni kita ingat juga irama Assalamualaikum tu sampai terngiang-ngiang di kepala saya. Itu yang menjadi faktor utama murid mudah ingat. Jadi saya harap ibu bapa dapat berkongsikan 6 rahsia hafalan ni bersama dengan anak-anak tuan-puan. Kerana kita adalah kita bertanggungjawab, bukannya guru saja, kita semua bertanggungjawab. Kalau kita nak hasil yang baik, kita kena bekerjasama lah.
Jadi saya teruskan next slide. Slide seterusnya. Okey, ini kita masuk balik kepada Seriti punya ni. Okey, kita ada beberapa penilaian di Seriti iaitu bulanan, tahunan, juziah. Baik. Bulanan ni kita jalankan, kita compilekan selama 3 bulan sekali. Okey, maksudnya bulan Sumati bulan 3 dan bulan 3 dan bulan 9. Itu bulanan. Maksudnya kita akan tengok hasil bulan 1, 2, 3 ni macam mana hasilnya. Kita akan tengok surah-surah yang dihafal, kita akan nilai. Untuk tahunan pula adalah tahunan seperti di pertengahan tahun yang berkait rapat dengan akademik sebenarnya, yang memberi beberapa peratusan markah kepada akademik. Inilah dia pertahunan. Jadi yang seterusnya adalah penilaian juz'iyah. Penilaian juz'iyah ni adalah khusus kepada murid-murid yang dah hafal juzuk 30, di mana mereka kena tasmik pada guru tanpa ada silap melebihi 10 perkataan, 10 tajwid ataupun 10 makhraj. Dan jika dapat menghabiskan ke 30 juzuk tersebut, kita akan bagi sijil lah. Kita akan menyampaikan sijil juz'iyah ni, penilaian juz'iyah. Ini khas kepada murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Okey, untuk tahunan ni insya-Allah nanti saya akan paparkan tarikh-tarikh penilaian tersebut. Tarikh-tarikh penilaian tersebut dalam masa yang terdekat ni adalah pada 8 hari bulan 3. Jadi kita masih menunggu keputusan daripada pihak atasan mengenai sesi pembukaan sekolah ni, yang dikatakan bulan 3 1 hari bulan. Jadi kita akan tunggu dulu pemakluman rasmi, dan saya akan memberi makluman rasmi jugalah berkaitan dengan cek kaedah-kaedah ujian. Untuk tahun 1 semua sedia maklum, tidak ada hafazan, tapi penilaian tahsin qiraah. Baca surah Ad-Duha contoh sambil melihat Al-Quran. Itu yang kita akan nilai. Berbeza dengan murid-murid darjah 3, 2, 3, 4 surah hafazan lah. Kita akan tanya surah hafazan yang mereka kena tasmik. Berbeza dengan tahun 1, kita akan nilai berdasarkan tahsin qiraah, betul bacaan yang betul. Kita tak soal Nurul Quran, kita soal Al-Quran terus. Jadi dalam masa yang sama, murid tu boleh membaca Al-Quran. Okey, saya teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, ini dia tarikh penting yang saya katakan sebentar tadi, di mana ujian hafazan bulan 8 hari bulan 3 2021, ujian hafazan 2 adalah 14 hari bulan 6 2021, ujian hafazan 3 adalah 20 hari bulan 9 2021, ujian hafazan 4 adalah 22 hari bulan 11 2021, bergantung dengan pemakluman yang akan dimaklumkan. Jadi kaedah-kaedah hafazan tu nanti saya akan maklumkan. Okey, seterusnya, ini kita masuk pada usrah. Okey, ini adalah usrah di bawah. Jadi saya akan bentangkan sedikit sebanyak. Baik, usrah yang kita ada ni, kita tak buat sepanjang tahun lepas sebab atas faktor tidak sempat dan atas faktor pelajar banin pergi solat Jumaat. Pelajar banin di Seriti sebelum ni memang ada pergi solat Jumaat. Jadi kita tak buat usrah lah, kita gantikan dengan solat Jumaat. Jadi bermula dengan tahun ni, disebabkan pandemik dan sebagainya tak boleh solat Jumaat di masjid, kita adakan semula usrah untuk semua tahun, daripada tahun 1 hingga tahun 5. Jadi diadakan pada setiap hari Jumaat. Dan usrah-usrah ni banyakkan berkongsikan mengenai kisah pengalaman para sahabat dan pelbagai aktiviti-aktiviti lain. Dan silibus usrah ni setiap minggu berbeza, menarik perhatian murid, dan insya-Allah akan dimaklumkan setiap minggu oleh guru halaqah mengenai silibus usrah tersebut. Okey, sebenarnya masa ada lagi 10 minit, tapi saya tamatkan awal. Okey, jika ada soalan, okey.
Okey, ni ada soalan, adakah ada tambahan yuran atau bagaimana? Okey, ini saya tangguhkan dulu jawab boleh soalan saya, sebab saya tak berapa nak jelas ada tambahan yuran atau tidak. Maksudnya macam mana tambahan yuran tu apa? Maksudnya disebabkan apa? Sekolah buka ke apa? Ataupun berkaitan dengan hafazan. Kalau berkaitan dengan hafazan, tidak ada penambahan apa-apa yuran. Yuran buku ke, yuran apa ke, tidak ada. Tidak ada penambahan yuran. Kalau buka sekolah, saya tak pasti lagi sebab tak ada pengumuman rasmi lagi daripada bahagian kewangan. Okey, yang ni soalan seterusnya. Okey, nanti saya akan sharekan lah di dalam grup Telegram, grup WhatsApp. Okey, saya buka soalan secara atas talian sebelum kita pergi ke segmen Linus. Segmen Linus ni mualimah yang lain yang akan membentangkan. Itu sangat penting juga. Okey, saya buka soalan. Jika ada beberapa soalan, kalau tidak ada soalan, saya ringkaskan balik. Okey, ya, Siti. Okey. Maksudnya Prata Hafiz dah termasuk dengan yuran bulanan. Okey, betul. Maksudnya sebenarnya kita tak ada menggunakan apa-apa kita tak ada menggunakan apa-apa buku pun. Kita tak ada yuran buku, kita tak ada yuran apa. Semua dah sekali kan. Semua dah sekali. Tak ada penambahan yuran buku, tak ada penambahan. Kerana kita pakai Al-Quran dan Nurul Quran. Okey, saya buka soalan. Jika ada beberapa soalan. Okey, jika tak ada soalan, saya ringkaskan balik. Saya simpulkan balik apa yang sepanjang slide ni tadi. Di mana pelajar tahun 1 tidak ada hafazan. Mereka akan fokus kepada Nurul Quran semua sekali. Ada 4 kelas. Kelas Mumtaz, kelas Jahid Jidan, kelas Jahid dan kelas Makbul. Dan keempat-empat ni bermula walaupun berbeza tahap tapi bermula daripada satu titik mula yang sama. Kita tak nak pada seperti tahun-tahun sebelum ni seorang Al-Quran, seorang Iqra, seorang Nurul Quran. Jadi bila habis tahun 4 kita nampak gap yang sangat jauh. Itu yang kita cuba nak elakkan. Jadi saya mohon ibu bapa faham, jika surah tu dah hafal dah. Contoh misal kata tahun depan, tahun masuk darjah 2. Ustaz, saya dah hafal, anak saya dah hafal dah surah ni. Anak saya dah hafal dah surah ni. Kenapa kena ulang balik? Itu sebab ada satu proses kita nak selarikan, kita nak sekalikan. Maksudnya memang berbeza kelas, tapi mungkin silibus tu ada persamaan dengan kelas-kelas yang lain. Tapi tak bermaksud kita akan tunggu pelajar-pelajar yang lambat. Itu salah, jangan takut ada yang salah faham. Misal sebab saya rasa ada murid-murid yang terlebih laju. Jadi bila dia terlebih laju ni, dia tak tunggu pelajar-pelajar yang lambat. Tapi kita bukan macam tu. Kita nak sekalikan, tapi dalam masa yang sama kita tak menidakkan dia punya kelajuan. Kita raikan kelajuan dia, mungkin akan ada silibus tersendiri untuk pelajar tersebut. Itu yang pihak Siti buat. Kita nak kalau boleh gerak sama-sama, habis tu mungkin akan jauh, akan dekat, tapi kita boleh habis dalam silibus yang lebih kurang tak jauh, tak jarak sangat. Itu saja. Itu penjelasan lah untuk tahun 1, dan selebihnya tahun 2, 3, 4 dan 5 kebanyakannya mereka dah tahu dah bagaimana perjalanan di Siriti Al-Mustaqim. Okey, saya buka soalan. Okey, ada soalan. Okey, yang masih Iqra akan habiskan Iqra dulu kan Ustaz? Ini untuk tahun 1 ke? Yang bertanya ni tahun 1 ke? Okey, kalau tahun 1 sepatutnya menggunakan Nurul Quran, tak menggunakan Iqra. Kalau menggunakan Iqra, kita takut dia mengambil masa yang sangat lama untuk habiskan.
Ini berdasarkan pengalaman daripada darjah 1 hingga darjah 4, darjah 5 ada yang belum habis lagi Iqra. Sebab antara faktornya memang sebab inilah, sebab memang terlampau banyak. Bukan sebab murid tu tak boleh nak habiskan cepat. Memang terlampau banyak. Jadi kita ambil silibus Nurul Quran ni balik, learn back from basic, kita belajar balik pada basic, habiskan pada bulan 7. Barulah bulan 8 tu barulah ada hafazan untuk darjah 1. Tapi darjah 2 mereka akan ulang balik hafazan darjah 1 tu balik. Nak bagi orang kata istilah murajaah lah. Nak bagi betul-betul ingat, sebab kita tak nak darjah 4 lupa dah apa yang dah hafal darjah 1, darjah 2. Kalau boleh darjah 1, 2, 3 ni An-Naba tu memang kita dah mantapkan. Itulah plannya. Okey, saya buka untuk bukan soalan saja, untuk beberapa cadangan yang boleh saya titik beratkan jika ada di kalangan-kalangan parent nak bagi cadangan. Sebab mungkin ada parent-parent daripada tahun-tahun yang darjah 2, darjah 3, darjah 4 ni boleh memberi penambahbaikan berdasarkan apa yang dilihat oleh ni. Sebab kita memang akuilah, kita slow. Saya akui darjah 4, darjah 5 slow. Bukannya muridnya slow, silibus yang saya tetapkan slow. Sebab kalau ikutkan darjah 4, darjah 5 ni dah boleh dah habis juzuk 29. Tapi baru nak habis juzuk 30. Kenapa? Sebab saya tengok pembahagian murid di dalam kelas tersebut. Ada yang bercampur tahap. Sebab tahun ni kita kita kurangkan kelas. Kalau sebelum ni kita ada 4 kelas. Jadi 4 kelas tu kita kurangkan kepada 3. Jadi tak sedikit sebanyak dia kena bercampur dengan murid-murid kelas yang bawah dia tu. Jadi tak nak saya kena centralize balik. Saya kena tengok balik dan tetapkan surah-surah yang relevan untuk mereka hafal. Okey, dah pukul 10, sepatutnya habis 10.15. Dah habis awal seperti yang tak dijangka. Baik, saya buka soalan terakhir. Jika tak ada, kita teruskan dengan sesi taklimat Linus. Okey, ada ke Muallimah Azian? Ada. Okey, kalau ada, insya-Allah kita mulakan terus dengan sesi taklimat Linus. Tafadhal masykur. Muallimah Nisa ada nak ni dulu ke? Tak apa, Maklimah Azian boleh teruskan. Sekejap saya buka presentation dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar suara saya? Jelaskan suara saya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, tanpa melayangkan masa, kita teruskan kepada taklimat ujian saringan Linus. Suara Mukadimah perlahan. Okey. Saya cuba kuatkan suara saya. Okey, jadi untuk ujian saringan Linus, ada beberapa tarikh yang ada satu tarikh penting untuk saringan Linus untuk darjah 1, iaitu pada hari Isnin 22 hari bulan akan dijalankan ujian saringan Linus kepada murid darjah 1 sahaja. Jadi sebab itulah PDPR ditangguhkan